bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar yang dikasihi sekalian, terima kasih yang setia di Perlis FM dan terima kasih kepada DJ Nur Atikah yang telah bersama anda sebentar tadi. Dan saudara yang bersama ketika ini, kita bersama dalam rancangan Ambil Tahu Fatwa untuk siaran hari ini 8 Mac 2019. Baiklah, kita bersama dua tamu istimewa seperti biasa dalam ruangan Ambil Tahu Fatwa ini. Kita ada beberapa soalan dan tajuk yang cukup menarik juga akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu hukum bacaan bismillah secara sir di dalam solat. Baiklah, kita perkenalkan dulu tetamu istimewa kita, iaitu kita bersama dengan saya bersama Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Tanabili. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah Datuk, sihat ya. Alhamdulillah. Dan seorang lagi tetamu kita, itu Ustaz Muhammad Abdul Qadir Sahak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita ya dalam rancangan Ambil Tahu Fatwa pada hari ini. Baiklah, tajuknya hukum bacaan bismillah secara sir di dalam solat. Baiklah, untuk kita tahu tentang fatwa ini, kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Abdul Sahak untuk kita ketahui fatwa tentang bacaan bismillah secara sir ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara Hayazi yang bahagia Datuk Mufti, untuk kita tahu fatwa berkaitan dengan bacaan bismillah itu, jadi saya akan membaca sirah fatwa yang dikeluarkan oleh Mesyuarat Fatwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Sirah fatwa berbunyi, bacaan basmalah sama ada secara sir atau jahar termasuk dalam persoalan khilaf yang mu'tabar. Namun fatwa Perlis menterjihkan bacaan basmalah secara sir kerana dilihat kepada hujah-hujahnya yang lebih kukuh. Demikian sahaja sirah fatwa dari Perlis. Secara fatwa yang disampaikan tadi. Ya. Sirah fatwa yang Perlis dikeluarkan tahun ini ya, dalam di awal 2018 ya. Ya, 2018. Itu tentang fatwanya. Baiklah, kita akan bersama dengan Datuk Mufti. Datuk ya, minta Datuk jelaskanlah tentang huraian fatwa Perlis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Qadir sebentar tadi itu. Okay, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara Hazi dan Ustaz Abdul Qadir dan sidang pendengar sekalian. Bacaan basmalah sir dengan tak sir ni kita dah sebut dalam fatwa. Basmalah tu bismillah lah. Sir tu bahasa Arab lah. Sir tu maksudnya secara perlahan. Lawan dia jahar lah. Jahar maksudnya terang. Yang ini apabila membabitkan sembahyang yang jelas lah, iaitu sembahyang subuh, sembahyang zuhur tak termasuk, asar tak termasuk, sembahyang maghrib pada 2 rakaat yang awal, dan juga sembahyang isya pada 2 rakaat yang awal. Apabila kita baca kuat, bismillah tu dia perlahan ataupun dia kuat. Apabila kita katakan sir, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, dia perlahan, kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin dikuatkan. Itu maksudnya. Kalau kita kata jahar, daripada mula bismillah lagi dia dah terang dah baca, dengar dah makmum, dah dengar dah tu imam tu baca bismillah. Dalam fatwa kita kata masalah ini ialah masalah termasuk dalam persoalan khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar maksudnya kedua-dua pihak ni ada hujah. Kedua-dua pihak tak boleh dikatakan
pasti salah atau silap. Kita tak kata. Kita hanya menyatakan bahawasanya kerana kedua-dua pendapat ni sama ada jahar ataupun sir, terdapat di kalangan para sahabat dan terdapat juga di kalangan para ulama yang muktabar. Yang memilih pendapat sir pun ada sahabat, yang memilih pendapat jahar pun ada sahabat Nabi SAW. So benda ni kita tak boleh kata, bila kita kata khilaf yang muktabar dan fatwa kita bermaksud fatwa polis ni dia iktiraf lah, dia tahulah masalah ni khilafiah. Setengah orang dia kata polis dia tak tahu tu khilafiah tu. Dia pun tak iktiraf dah. Kita iktiraf dan kita tahu hal ni. Hatta kita nak beritahu di kalangan para ulama qiraat sendiri, mereka berbeza pendapat bismillah ni termasuk dalam Fatihah ataupun tak termasuk. Ni cerita baca Fatihah lah ni. Sir jahar ni cerita baca Fatihah. Kemudian surah tu kemudian nanti kita cerita. Jadi di kalangan qiraat kita Hafs an Asim bismillah ni termasuk daripada salah satu ayat daripada Fatihah. Demikian qiraat Ibn Katsir, demikian qiraat Hamzah juga menyatakan bahawasanya dia salah satu ayat daripada Fatihah lah. Kalau artinya kalau orang tak baca bismillah, Fatihah tak cukup lah. Jadi dalam arti kata lain tak habislah Fatihah tu. Tapi di sana ada juga qiraat yang dia tak kata bismillah termasuk daripada Fatihah. Ini seperti qiraat Ibnu Amir, qiraat Abi Amr, dia berpendapat tak. Okey, mereka bagi pilihan nak baca bismillah boleh tak baca bismillah boleh. Okey, kita kata bismillah termasuk juga di dalam bacaan Fatihah, kita kata. Cuma kita kata dia dibaca secara perlahan. Bukan kita kata jangan baca bismillah. Dia dibaca secara perlahan. Dalam mazhab Malik dia bismillah memang tak baca. Dia memang tak baca tu, tapi kalau lah tu imam tu dia senyap-senyap dia tak baca, kita tak ada masalah sebab itu urusan diri dia mungkin pilih pandangan Malik ke apa. Tapi sir maksudnya tak dengar lah, dia tak dengar. Jadi kita pilih ni dalam dua pendapat yang ada ni. Ada ulama pendapat baca kuat bismillah sebelum masa baca Fatihah, ada ulama kata baca perlahan bismillah masa baca Fatihah. Telah pilih pendapat yang baca perlahan. Tapi orang kata tengok pelih kata orang kata baca bismillah kuat, sesat, jangan nak merepet. Kita tak pernah kata benda tu. Kita dah habaq dah, itu maksud fatwa. Mengapa? Sekali mungkin kita huraikan kemudian lah. Pasal apa kita pilih pandangan itu. Ya, betul. Baik, terima kasih Datuk Mufti yang telah menghuraikan berkenaan dengan fatwa pelis yang telah dibacakan oleh Ustaz Abdul Qadir sebentar tadi. Baiklah, kita berhenti seketika. Kita akan bersama lagi kembali. Lepas ini kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Qadir berkenaan mazhab pula ni. Berkaitan dengan sir juga, tapi berkenaan mazhab-mazhab dalam kita Islam ni. Baiklah, kita berhenti seketika.
pukul 3.15 minit petang. Pada hari ini kita bersama dengan dua tetamu, itu Datuk Arif Kasar Dr. Muhammad Azizan Hamidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga Ustaz Abdul Kadir Sahak yang bersama kita untuk menjelaskan tentang hukum bacaan basmalah secara sir di dalam solat. Baiklah, kita ke soalan seterusnya. Kita bersama dengan Ustaz Abdul Kadir. Di dalam 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah ni Ustaz, mazhab apa yang baca bismillah sir dan mazhab apa yang baca bismillah jahar ni Ustaz? Baik, terima kasih Saudara Hayazi. Kalau kita semak kepada pandangan-pandangan mazhab ni, iaitulah mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita akan dapati majoriti ulama berpandangan bacaan basmalah itu dibaca secara sir. Mazhab yang dimaksudkan itu iaitulah pertama mazhab Hanafi berpandangan bismillah dibaca secara sir, demikian juga mazhab Hanbali juga berpandangan membaca bismillah secara sir. Seperti yang Datuk Mufti sebut tadi, dalam mazhab Malik tak baca. Bahkan mazhab Malik, kalau kita semak, mazhab Malik pandangan makruh baca bismillah di dalam sebelum membaca Al-Fatihah. Cumanya Al-Qarafi, salah seorang ulama dalam mazhab Maliki, dia ambil jalan agak pertengahan, iaitu dia kata sunat baca sir juga. Kalau baca jahar jadi makruh pula di sisi Al-Qarafi di kalangan ulama mazhab Malik. Cuma kalau kita tengok kepada 4 mazhab yang masyhur di kalangan ahli sunnah, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah sahaja yang berpandangan disunatkan membaca basmalah di dalam salat secara jahar ataupun secara jelas. Yang pentingnya majoriti ulama dan kesemua ulama itu berada di dalam rumah ahli sunnah. Dan majoriti ulama ahli sunnah itu berpandangan basmalah itu dibaca secara sir ataupun perlahan di dalam salat. Wallahu a'lam. Ya. Itu huraian daripada Ustaz Abdul Kadir. Baiklah, kita nanti mungkin Datuk nak tambah sikit. Jadi kita tanya Datuk pula ni. Kan? Datuk, kenapa ni kita pilih bacaan bismillah sir ni Datuk? Diperlehlah kan? Ya, sebelum tu kita kena tahu bahawasanya baca bismillah sir ni diperleh ni dah lama dah lah. Dia bukan baru sehari dua ni, orang perleh yang lama-lama semua dia yang kata telah hal ini telah berlaku. Kerana itulah pandangan yang telah ditarjihkan oleh para ulama zaman dahulu diperleh ni. Dan kemudiannya kita kata pilih ni bukan maksud kita wajibkan rakyat kena baca sir. Kalau jadi tak, bila kita kata kita pilih apabila perkara itu diamalkan untuk rasmi, maksudnya imam-imam yang dilantik. Kalau satu orang tu dia jadi imam sendiri dia, ataupun dia main di masjid, dia bukan imam yang dilantik, kemudian dia nak baca jahar ke apa, dia tak termasuk dalam kesilapan solat langsung pun. Dah kita sebut dah dua-dua pandangan ini sebenarnya boleh. Tapi mungkin orang tanya, buat apa yang tak pilih macam mazhab Syafi'i lah, kan? Tak apa, itu satu pandangan yang kita tarjihkan. Seperti yang disebut tadi, majoriti para ulama kebanyakannya tidak menjaharkan basmalah, sama ada mereka menyatakan langsung tak dibaca seperti mazhab Malik, ataupun mereka menyatakan baca tetapi wajib baca tapi baca secara perlahan. Dari segi dalil, kenapa yang kita pilih ni banyak alasan lah. Yang pihak yang kata jahar pun ada dalil juga, tapi kita ceritalah pasal ruang terhad ni. Kita cerita antara yang kita pegang dalam hal ini ialah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia melazimi Nabi lama, 10 tahun dia melazimi Nabi SAW. Dan hadis dia riwayatkan dalam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan ni. Dia kata bahawa Nabi SAW wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillah. Dia kata Nabi dan Abu Bakar dan Umar buka sembahyang dengan alhamdulillah. Dalam riwayat Muslim dia ada jelas sikit, dia kata walam asma' ahadan yaqra'u bismillah. Aku tak dengar pun satu orang macam bismillah. Kata Anas. Jadi dia sembahyang di belakang, dia kata Nabi dan Abu Bakar dan Umar, dia kata dia tak dengar. Jadi anak-anak murid Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi dalam riwayat Muslim. Anak-anak murid Anas ni dia ada anak murid ramai, kan? Ada ramai berbelah-belah orang anak murid dia. Semua anak murid dia daripada terkenal macam Sabit Al-Bunani, anak murid dia Ishaq bin
daripada bin Abdullah, Muhammad bin Sirin, daripada anak murid dia juga Malik bin Dinar, juga guru kepada Abu Hanifah Hamad bin Abi Sulaiman, ni anak murid Al-Hasan Al-Basri juga yang meriwayatkan daripada Anas, dan ramai lagi yang meriwayatkan Muhammad bin Nuh yang meriwayatkan Daud bin Abi Hind. Ini banyaklah anak-anak murid dia yang meriwayatkan daripada Anas. Semua mereka riwayat sepakat. Anas kata tak dengar bismillah, hanya alhamdulillah. Tapi salah seorang anak murid Anas tu nama dia Humaid. Humaid digelar sebagai Humaid At-Tawil. Humaid ni dia kata ada bismillah. Dia kata, tapi yang lain tu berbelah-belah, lebih kurang 14 tu kata macam lain. Humaid pun siqah juga, tak dipertikai kan. Tapi bila hak ramai kata dengar macam lain, seorang kata dengar macam lain, kita kira pakai hak ramai dengar lah. Bukan seorang tu tipu, seorang tu mungkin ada tersilap sikit ke apa, ataupun dia terlepas pandang ke. Jadi dari segi riwayat dia macam tu lah. Jadi dengan alasan-alasan yang lain juga kan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata bahawasanya dia kata dua-dua ada. Dia kata demikian Ibn Qayyim, dia kata dua-dua boleh. Dia kata Nabi ni jaharu ada, sir ada, kan dia lebih banyak sir. Tapi apa pun yang pentingnya kita lihat ada benda ni khilaf, tetapi kita di negeri ini di atas hujah-hujah yang banyak lagi lah, alasan-alasan yang lain, kita telah pilih bahawasanya kalau jadi itu imam di negeri Perlis ni, kita minta kalau boleh dia perlahankan bacaan basmalah itu sesuai dengan tarjih yang dibuat oleh fatwa negeri kita. Habis tu dia kata salah, Allah bismillah kuat dah, kita dah habaq dah. Kita kata benda ni ialah khilaf dan kita telah pilih pendapat yang itu. Negeri lain dia ada pilihan pendapat dia apa, dan kita pun tak kata salah pilihan pendapat itu, kerana ini termasuk dalam fatwa kita sebut tadi, persoalan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diiktiraf. Kemana-mana kita pilih pun sebenarnya tak terkeluar daripada amalan yang diiktiraf di sisi agama. Cumanya kalau nak jadi tu imam Perlis, dia amal yang Perlis itulah. Orang kata biasa pun nak kena amal Perlis, dia lebih kurang macam ni, dia benda ni pentadbiran. Dia pentadbiran. Kalau jadi guru, kalau dia kata hari Khamis kena pakai baju batik, pakai baju batik lah. Pakai baju kemeja pun boleh mengajar. Bukan pasti pakai baju batik mengajar macam tu juga. Tapi dah pentadbiran. Dia kata hari Khamis pakai baju batik, kita pakai baju batik lah. Demikian urusan pentadbiran ni dia macam tu lah. Bukan kata Perlis ni dia kata baca bismillah salah, tu tokok tambah orang-orang yang jahat maksudnya. Bahkan dia kata depa pula kata Perlis ni tak mau bismillah. Tu lagi teruk lah. Tu semua adalah orang kaki fitnah ni, kita tak betul lah dia cakap betul lah. Itu je. Baik, Datuk, terima kasih dan jelas. Datuk kata tadi, mana di Perlis kita ambil fatwa baca bismillah perlahan tu dan pandangan tu pun tak pelik. Orang tak pelik Perlis ada. Pandangan tu majoriti. Kita pergi negeri paling banyak mazhab ni, macam saya kata ialah mazhab Hanafi. Kesemua mereka tak dengar lah bismillah. Lepas tu pergi belah Afrika ni, mereka ni Maliki. Malik ni bukan saja tak dengar, memang tak baca langsung lah. Lepas tu mari belah negeri Arab ni Hambali pun baca pelan. Jadi Perlis ni majoriti lah ikut lah dunia ni, cuma minoriti lah kat Malaysia ni, tapi majoriti lah dunia ni. Mekah mana tu? Pergi Mekah dengan Madinah semayang kan tak dengar juga. Boleh pula main Perlis dia buat terkejut pula. Tak sadar buat terkejut benda kecil lah. Terima kasih Datuk. Jadi kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Qadir kembali Ustaz ya. Jadi kalau apakah imam di masjid-masjid dalam Perlis kita ni perlu memperlahankan baca bismillah dalam solat? Kalau tadi memang mesti sebut dah. Ya betul. Jadi kita komen saudara Hayazi dan sidang pendengar semua. Tadi sebentar tadi Datuk Mufti telah nyatakan kalau bagi imam di masjid-masjid di negeri Perlis ni dia kena ikut fatwa lah. Kalau tak ikut fatwa, apa keperluan diadakan fatwa? Jadi apabila ahli fatwa telah mengeluarkan fatwa, telah menjelaskan hukum dalam sesuatu persoalan, maka menjadi tanggungjawab orang ramai untuk mentaati dan mematuhi pandangan-pandangan tarjihan yang dipilih oleh ahli fatwa, yang diketuai oleh Datuk Mufti. Dan dalam saya sendiri urus dia dalam jawatan kuasa fatwa tu, perbincangan ahli-ahli fatwa kita ni berbincang dahsyat.
Dan banyak benda yang kita boleh belajar, dan mereka bukan bincang macam tu saja. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, berjawab apa semua. Jadi setelah berlaku proses perdebatan, perbahasan tu, dikeluarkan hukum, maka hukum itu adalah hukum yang dipilih, ditarjihkan oleh ahli fatwa. Sepatutnya kita taatlah dalam setiap masjid di negeri ini. Okay, macam saya nak tambah sikit. Kalau dia dalam urusan diri dia sendiri, misalnya dia nak jadi semayang, dia yang tak babitkan orang awam, kan dia semayang dengan family dia, ada rumah dia, dia nak berderah bismillah sampai nak bergerak bom-bom pun tak apa, tak apa kan, tak ada salah apa pun. Maksudnya kalau dia betul-betul nak amal, dia sentiasa tarjih pada dia bismillah mesti kuat. Nah, dia pegang yang mazhab Syafi'i pun tak apa untuk diri dia. Kita tak pernah kata hang ni salah lah, tak menyanggahi sunnah Nabi lah, kita tak kata. Kita tak kata, ini nak jelas. Habis tu yang kita kata ni, apabila membabitkan urusan yang membabitkan pentadbiran. Siapa pentadbiran? Tu imam yang dilantik. Dia pentadbiran. Sebab apa? Asalnya kalau dia bismillah pun macam saya kata lah, macam pergi mengajar lah kan, macam polis tak pakai baju polis pun tembak kena juga, bukan mesti syarat kan. Tapi bila pakai tu satu disiplin penyelarasan di sudut pentadbiran, bahawasanya itu tarjih yang dipakai di negeri ini, supaya orang yang awam juga mempelajari kenapa kita pakai tarjih itu. Jadi kalau dia bismillah, dia jadi imam, dia kata tu imam tu, dia masjid bismillah pelan lah. Dia balik-balik masjid, isteri dan anak dia tak mayang jemaah, mayang pula dah, dia boleh mayang lagi. Petang tu dia minta derah pula, boleh. Adakah kita nak pergi cari tu imam tu? Dah, tak cari kan. Adakah orang yang bismillah derah tu telah melakukan amalan menyanggai Islam? Dah. Tapi ia bukan tarjih kita. Tarjih kita untuk urusan rasmi. Asalnya benda-benda yang bersifat amalan ini, yang khilaf amalan peribadi ini, pemerintah tak masuk campur. Maksudnya pemerintah tak ada hak untuk menentukan cara semayang rakyat, mazhab mana yang dia nak pilih. Tetapi pemerintah mempunyai kuasa ataupun mempunyai hak apabila membabitkan urusan pentadbiran yang pemerintah ada di situ. Seperti urusan masjid lah. Urusan masjid. Kalau kemudian mailah jemaah ni daripada Kedah ke, daripada mana ke, mai semayang lepas subuh ni, orang habis dah semayang subuh, mereka baru nak buat jemaah, baru sampai ngambai. Jadilah salah seorang daripada mereka jadi tutup imam. Dia bismillah punya kuat lah. Lepas tu orang mengadu kita nak kata salah, kita tak apa, tak salah, kita ni benar khilaf mu'tabar. Tapi tu imam nak pelan, tu imam di bawah pentadbiran kita. Itu saja maksudnya. Itu kita nak jelaskan betul ya. Baiklah. Dan daripada sambungan tadi Datuk, kalau seorang tu biasa baca bismillah secara jelas terjahar, hukum solat bersama imam siap atau perlahan ni Datuk? Yang baca bismillah macam Datuk jelas tadi juga kan? Ya, saya nak share begini. Benda ni kalau kadang-kadang yang buat kecoh ni, kadang-kadang sampai nak buat kecoh, ada sampai nak pergi buat demo pasal ni, buat ada mengaji tak mau rajin, tu masalah sikit kan. Kena cakap Islam tu kadang-kadang angkat bergegar-gegar, tapi apa yang dia cakap kita pun tak tahu. Dia bukan macam tu. Benda ni dah kadang-kadang orang kata pasal apa nak bising masalah khilafiah. Kita mau tanya dia balik, pasal apa dia nak bising masalah khilafiah. Sekarang kita di tempat ulul amri, kita pihak pentadbir. Dia tu duduk tanya pasal apa nak bising khilafiah. Dia betul mau diamkan diri dia. Pasal apa dia nak bising, dah dia tahu benda ni khilafiah. Kalau dia faham benda khilafiah, kalau dia tahu benda khilafiah, dia diam sajalah. Dan ini pemerintah pilih, tak mana-mana pun salah. Yang dia nak pergi tegang sangat sampai demo nak buat apa kan. Ini tak ada satu pasal. Sebab tu saya kata, kalau tu imam tu 9 sir, kita ikut je lah. Kalau dia jahar pun kita pergi Kedah apa, dia jahar, kita ikut saja. Tidak, kita tak perlu komplain tu imam lepas main tu BBC tu imam lain kali sir, tak ada. Pasal itu dah negeri dia dah pilih macam tu di negeri dia, maka kita ikut. Dan orang boleh pergi, alhamdulillah orang boleh ni dia pergi ke mana-mana, negeri-negeri lain yang baca bismillah jahar atau penut dan semua, mereka tak imam kan, kerana mereka diajak untuk faham. Melainkan buat tak faham ni ada unsur parti politik ke apa sikit, ni cerita hal lain lah. Tapi yang mana yang faham, mereka tahu bahawa ini adalah satu masalah yang mana merupakan pilihan pemerintah. Kalau dah pandai sebut masalah khilafiah pasal apa nak bising, dia dulu lah patut senyap supaya jangan bising sebelum dia kata kat orang bising. Kita pasal apa buat macam tu? Sebab kita pemerintah, macam saya kata tadi, pemerintah mentadbir dan menguruskan hal ehwal di bawah pentadbirannya. Yang pastinya kita telah dapat penjelasan yang cukup banyak daripada Datuk Mufti
dan juga Ustaz Muhammad Abdul Qadir Saak tentang hukum bacaan basmalah secara sir dalam solat ataupun bismillah dalam solat ni. Dah banyak lebar jelas. Kalau tak faham lagi boleh hantarlah WhatsApp kepada kami untuk kita masih lagi ada masa lagi dalam ruangan ambil tahu fatwa pada petang ini, yang mana tajuknya cukup menarik, yang lalu disebut setengahnya, tapi kalau ikut mufti boleh duanya kan, tapi kalau ikut pentadbiran perlahan dipolis ni. Itu kita perlu ceritakan. Dan mungkin ada tambahan daripada Ustaz Muhammad Abdul Qadir. Baik, Saudara Haji dan saudara pendengar sekalian, seperti yang Datuk Mufti bagi tahu tadi, orang Perlis kalau dia keluar ke negeri lain yang biasa majoritinya membaca bismillah secara jahar. Kita semua perhatikan, semua orang Perlis ikut solat tu. Tak ada pun seorang dia tunggu bagi habis jemaah tu kemudian nak ambil jemaah, buat jemaah yang kedua, lepas tu dia baca sir bismillah. Tak ada. Bahkan kita masuk masjid, baca bismillah secara kuat, semua orang Perlis, saya pun semua kita ikut di belakang imam, dan tak ada buat apa-apa sujud sahwi apa semua, tak ada sama sekali. Kita buat ikut seperti imam tu. Kenapa? Kerana kita tahu, orang-orang yang mengaji dia tahu benda ni, macam Datuk Mufti sebut ulang banyak kali tadi, benda khilaf maknanya di kalangan ulama tu berbeza pandangan. Kesemua pandangan tu diiktiraf, dibenarkan di dalam Islam ni. Tak salah benda tu. Cuma Perlis saja memilih pandangan yang baca sir. Oleh yang demikian, saya nasihat diri saya dan semua kita untuk kita mematuhi peraturan di Perlis, di masjid-masjid imam yang dilantik oleh pihak pentadbiran, maka kita membaca bismillah secara sir, kerana perbuatan itu tidak salah sama sekali, dan Al-Quran memerintahkan kita taat kepada pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat. Wallahu a'lam. Saya mungkin tambah sikit, ini penting. Setengah orang dia nak berjuang bismillah jahar. Berjuang buat apa? Dia bukan satu perjuangan jihad. Dia nak berjuang kena dua-dua tu. Ini hadis Anas dalam masalah bismillah sini ada hadis. Yang nu pun ada riwayat di kalangan sahabat. Jadi nak pergi berjuang itu bukan perjuang, kalau mati bukan mati jahit yang tu, mati buat kerja sia-sia sebab benda orang tak berkelahi dah, dia tahu masalah khilafiah dan dia pergi berkelahi pasal apa. So ini saya rasa benda-benda yang seperti ini patut, kadang-kadang orang ni ada masalah hati sama jiwa sama, dia ada kepentingan yang lain. Sebab itu benda ni kita tak jangan macam kita pergi negeri lain, kita ikut saja. Kita main negeri kita, ini adalah pandang kita ikut. Kalau orang Perlis pergi negeri lain dia ikut, orang lain yang main negeri Perlis ni dia ikut je lah. Dia ikut Perlis lah. Pasal ini dah, dan ini pun hari dua sebelum merdeka lagi pun dah ada benda yang seperti ini. Cuma sebahagian kadang-kadang orang awam tu dia tak faham, dia termakan dengan hasutan beberapa orang yang ada kepentingan ini. Mereka buat benda-benda yang tidak wajar yang seperti ini, sebenarnya dia tidak baik sebenarnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat Allah dan Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Nabi SAW sebut, alal mar'i muslim as-sama' wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa ta'ah. Satu orang muslim dengar dan taat selagi mana tak diperintah pada benda maksiat. Kalau perintah benda maksiat maka dia boleh tak payah dengar, tak payah taat. Kalau kata bismillah pelan tu maksiat, tak payah dengar. Dia bukan maksiat. Kemudian kerajaan buat pemerintah pentadbiran bukan halang dia nak bismillah pelan kuat. Dia hanya kata tu imam yang dilantik semasa menguruskan solat yang mana solat fardu bagi masjid yang di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Perlis. Yang tu saja. Kalau lepas pada tu dia mayang, macam saya kata, di rumah dia agak apa, mayang isya balik, mai punyalah peteras semua. Lepas tu orang nak main buat aduan, mufti ada orang baca bismillah kuat. Kita kata tu saudara mengadu lah, bukan ada salah apa. Habis tu hak tu imam, itu pentadbiran berdasarkan tarjih yang kita pilih, dan kita pilih tu pun dengan dalil-dalil dan hujah-hujah, dan pendapat kita tu pun bukan asing, merupakan pendapat majoriti di kalangan umat Islam ni. Itu kesimpulan akhir Datuk, sikit tambahan sekiranya ada. Kita akan ada lagi banyak siri-siri faham masalah khilafiah ni. Kesimpulan dia bagi rakyat Perlis yang dengar ni, saya ingat mereka faham lah kot. Jadi saya nak ingatkan, tak payah duk berjuang lah nak sirkan jahar ni. Uruskan, serahkan ini pada urusan pentadbiran. Dan siapa yang berkata dia berjuang nak pergi belanja, buat poster kan apa nak jahar ni, dia tak termasuk dalam amalan soleh, dan tak termasuk juga dalam jihad yang disuruh oleh agama. Tak ada lah tinggal seorang dua tu, tapi majoriti orang Perlis alhamdulillah memahami benda ni dengan baik. Dengan baik, alhamdulillah. Baik, itu saja Datuk ya. Kita bersama dalam ruangan ambil tahu fatwa untuk ini.
telah bersama dengan saya bersama Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga yang bahagia Ustaz Muhammad Abdul Kadir Sahak, Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis, dalam tajuk hukum bacaan basmalah secara sir di dalam solat di Negeri Perlis kita ini mengikut fatwa Negeri Perlis. Dan semoga kita telah memahami yang tertanya-tanya, telah mendapat penjelasannya, dan insyaAllah kita akan bersama lagi seperti biasa setiap hari Jumaat pada jam 3.15 minit petang dalam rancangan Ambil Tahu Fatwa. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berlayar, ada yang juga di angkasa. Ada yang baru belajar,